Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua murid-murid empat cerdik. Selamat pagi cikgu ucapkan. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah. Okey. Jadi, sekarang sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya, kamu semua dah tonton ke belum video yang cikgu berikan tadi? Bagus semua empat cerdik. Okey, jadi kalau kamu semua dah tonton, mesti kamu semua tahu kan? Okey, jadi video yang cikgu berikan itu berkaitan dengan apa? Ya, betul. Video tersebut menunjukkan tentang cara-cara untuk menggoreng telur. Okey, jadi semua ingat lagi tak latihan yang cikgu berikan minggu lepas? Betul. Latihan berkaitan dengan persudekut dan carta alih yang cikgu berikan berdasarkan algoritma. Okey, jadi algoritma yang cikgu bagi minggu lepas situasinya adalah tentang menggoreng telur, kan? Okey, bagus sebab semua masih ingat lagi. Okey, jadi kamu semua suka ke makan telur dadah? Okey, ada yang suka, ada yang tak suka, kan? Okey, jadi berdasarkan video tu, cikgu nak tanya. Kamu semua pernah tak menggoreng telur? Tolong ibu goreng telur ke? Atau kamu goreng telur sendiri ke? Ada yang pernah, ada yang tak pernah. Okey. Jadi, kamu semua rasa apakah topik pembelajaran kita pada hari ini? Ya, pandai. Pada hari ini, kita akan teruskan lagi topik pembelajaran kita iaitu reka bentuk pengatur caraan. Tetapi pada hari ini, kita akan fokuskan kepada menilai dan membuat penambahbaikan persudekut dan syarta alih yang dihasilkan. Okey, jadi pada hari ini, kita akan tambah baik dan kita akan nilai kita punya persudekut dan syarta alih yang telah kita hasilkan minggu lepas. Murid-murid semua ingat lagi kan? Cikgu bagi latihan persudekut dan syarta alih menggoreng telur. Jadi hari ini kita akan nilai sama-sama dan kita akan tambah baik apa yang perlu tentang persudekut dan syarta alih yang telah kita hasilkan tu. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkanlah cara macam mana untuk kita menilai dan menambah baik persudekut dan carta alih. Jom kita tengok. Okey, jadi ini ialah algoritma ataupun contoh situasi yang kita gunakan minggu lepas. Perasan kan tentang macam mana nak goreng telur kan? Mula-mula basuh sebiji telur sehingga bersih. Kemudian pecahkan telur tersebut ke dalam mangkuk. Masukkan sedikit minyak masak ke dalam kuali. Hidupkan api dapur dan panaskan minyak masak. Masukkan telur apabila minyak panas. Tuskan telur apabila masak dan hidangkan. Okey, itu ialah contoh situasi. Jadi, berdasarkan algoritma dan contoh situasi ni, kita semua perlu bina persudekut dan carta alih. Betul tak? Cikgu suruh buat macam tu kan? Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan persudekut yang cikgu bina. Okey? Okey, jadi ini merupakan persudekut yang cikgu bina berdasarkan algoritma tadi. Okey, jadi semua boleh lihat. Pertama sekali cikgu letak mula, basuh sebiji telur sehingga bersih, pecahkan telur ke dalam mangkuk, masukkan sedikit minyak ke dalam kuali, hidupkan api dapur, panaskan minyak masak, masukkan telur apabila minyak panas, tuskan telur apabila masak, hidangkan dan tamat. Nampak tak cikgu punya persudekut tu? Dia ikut je turutan macam algoritma yang algoritma dah tetapkan kan? Okey. Jadi inilah persudekut yang cikgu buat. Okey. Sekarang ini pula ialah carta alih yang cikgu buat berdasarkan persudekut tadi. Ayat dia sama je, kita ambil balik daripada persudekut. Cumanya yang berbeza ialah ada simbol-simbol tertentu yang digunakan. Okey. Jadi ini pula carta alih. Okey, jadi sekarang jom kita mulakan. Kita mula untuk nilai carta alih dengan persudekut yang cikgu buat ni. Okey, jom. Okey, sekarang semua nampak tak? Ini merupakan jadual yang digunakan untuk menilai persudekut. Kamu boleh dapati jadual ini daripada buku teks halaman 84.
Okey, sekarang jom kita tengok sama-sama macam mana nak nilai prosedur kod. Okey, pertama sekali susunan, lengkap dan tertib. Okey, jom kita tengok cikgu punya prosedur kod tadi. Lengkap dan tertib tak susunannya? Tengok ni, ikut turutan kan? Sama macam yang dah algoritma tetapkan. Okey, jadi sekarang kita tengok pula pernyataan. Kata kerja pada awal pernyataan. Okey, jom kita tengok cikgu punya prosedur kod. Tengok setiap pernyataan dimulakan dengan kata kerja kan? Basuh, pecahkan, masukkan, hidupkan. Jadi cikgu punya pernyataan ni untuk kata kerja pada awal pernyataan ialah betul cikgu buat. Okey, yang ketiga pula, pernyataan lagi dia cakap huruf besar dan tebal pada kata kerja. Okey, tengok balik prosedur kod cikgu. Tebal tak cikgu punya huruf untuk kata kerja? Sebab dikata kena huruf besar dan tebal kan? Tak kan, cikgu buat basuh tu huruf kecil, pecahkan huruf kecil, tak tebal pula tu. Jadi tak dapat lah. So cikgu kena tanda salah. Okey. Kemudian untuk perkataan mula dan tamat, bermula dengan perkataan mula dan tamat. Kalau tengok prosedur kod cikgu ni, cikgu letakkan perkataan mula dan tamat. Okey. Dan kemudian untuk perkataan mula dan tamat ni, cikgu gunakan huruf besar dan tebal. Okey. Tengok. Cikgu gunakan huruf besar je kan, tapi cikgu tak tebalkan pun. Jadi dekat situ pun salah. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada langkah seterusnya, iaitu menilai carta alih pula. Okey. Yang pertama sekali susunan, lengkap dan tertib. Okey, kalau kita tengok carta alih yang cikgu bina tadi mengikut turutan yang betul kan, ikut prosedur kod tu. So kalau prosedur kod betul, carta alih pun mestilah betul kan. Okey, kemudian kata kerja pada awal pernyataan. Okey. Setiap awal pernyataan untuk carta alih, cikgu gunakan kata kerja sama seperti prosedur kod tadi. Kemudian untuk simbol, cikgu gunakan simbol yang betul. Okey, simbol-simbol yang cikgu gunakan, kalau kita dapat perhatikan semua betul. Prosesnya, input outputnya. Okey. Kemudian untuk perkataan mula dan tamat pula, okey. Kalau kamu perasan dekat cikgu punya carta alih ni, cikgu letak perkataan mula pada awal carta alih dan tamat pada akhir carta alih. Jadi dekat sini pun cikgu punya carta alih betul. Okey, sekarang kita akan teruskan kepada langkah seterusnya, iaitu membuat penambahbaikan untuk prosedur kod dan carta alih yang dihasilkan. Okey, seperti yang kita dah nilai tadi, carta alih cikgu semua betul kan? Jadi tak perlu buat penambahbaikan. Jadi yang salah apa tadi? Prosedur kod kan? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan prosedur kod yang betul yang telah cikgu tambah baiklah berdasarkan penilaian tadi. Okey, jom kita tengok. Okey, jadi ini merupakan prosedur kod yang telah cikgu tambah baik. Okey, tadi yang cikgu salah sebab dekat kata kerja cikgu tak besarkan semua huruf dan cikgu tak tebalkan huruf-huruf tu kan. Okey, jadi sekarang kalau kamu perhatikan, semua kata kerja cikgu dah besarkan huruf dan cikgu dah tebalkan. Jadi untuk perkataan mula dan tamat pun cikgu dah tebalkan tadi. Okey, jadi cikgu dah tambah baik dah apa yang cikgu salah. Dan ini merupakan hasilnya, prosedur kod yang betul. Okey, jadi sekarang cikgu nak bagi kamu semua tugasan. Kamu semua dah buat kan prosedur kod dan carta alih minggu lepas? Okey, jadi untuk hari ini cikgu nak kamu semua menilai dan menambah baik prosedur kod dan carta alih yang kamu hasilkan. Mula-mula kamu nilai, kamu kena guna jadual macam cikgu buat. Okey, kamu boleh dapatkan jadual tu daripada buku teks halaman 84. Jadi, berdasarkan kedua-dua prosedur kod dan carta alih yang telah kamu hasilkan minggu lepas, kamu perlu membina dua jadual macam yang cikgu tunjukkan tadi. Satu jadual untuk menilai prosedur kod kamu dan satu lagi jadual untuk kamu menilai carta alih kamu. Jika tiada sebarang kesalahan berdasarkan penilaian kamu, maka kamu tak perlulah nak buat penambahbaikan. Tapi jika ada kesalahan macam tertinggal untuk carta alih tertinggal simbol ke ataupun simbol tak betul ke, kamu perlu buat baliklah ikut jawapan yang betul kan. Kemudian untuk prosedur kod pula, kalau ada yang salah pun perlu ditambah baik. Tapi kalau tak ada,
Kamu hanya perlu buat jadual je, tak perlu tambah baik. Okey? Okey, jadi cikgu harap kamu semua boleh selesaikan tugasan yang diberikan. Dan cikgu juga harap kamu faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Itu saja daripada cikgu semua. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih semua.